بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sembahyang maghrib berjemaah di masjid di tempat yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita dapat menyertai majlis bacaan hadis, dengar ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana majlis ilmu yang dilingkungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, bulanan insya-Allah kita akan sambung bacaan kitab hadis Mishkatul Masabih. Pada malam ini kita akan baca hadis yang ada di muka surat 249 bagi mereka yang ada kitab. Hadisnya berkaitan dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menjadi penyebab kejayaan di dunia dan juga terutama sekali di akhirat. Dengan membawa kalimah tauhid itulah seseorang akan lepas daripada azab neraka dan akhirnya dia akan dapat masuk syurga. Berkenaan dengan itu, riwayat daripada Sayyidina Uthman, wa an Uthman radhiyallahu anhu qala, riwayat daripada Sayyidina Uthman, beliau kata, inna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beberapa ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina tuwfiya hazinu alaihi, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika itu sesetengah daripada mereka berada dalam keadaan sedih, berduka cita. Hazinu, mereka berduka cita di atas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kada ba'duhum yuwaswisu, sehingga sesetengah daripada mereka berada dalam keadaan was-was. Maksudnya selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, berlaku banyak murtad dan juga wujudnya nabi palsu. Ada yang dakwa diri sebagai nabi, ramai menjadi murtad, sampailah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terpaksa memerangi mereka dan bunuh mereka. Dan juga ketika itu muncul seorang nabi palsu dengan nama Musailamah Al-Kadzab. Dia bangkit dakwa diri dia ni sebagai seorang nabi, dan dia adakan ayat-ayat seolah-olah ayat-ayat itu turun di atas dia, dan makna-makna yang tidak logik dia bawa ayat-ayat seperti itu. Dengan cara itu dia menyesatkan ramai orang. Jadi ketika berlaku banyak masalah semasa Rasulullah SAW wafat itu, ada sesetengah sahabat ni berada dalam keadaan ragu-ragu, was-was. Ragu-ragunya mereka ialah, boleh tak Islam ni akan terus wujud di atas muka bumi ni. Jadi mereka was-was, mereka bimbang, dan mereka dalam keadaan terlalu risau, sedih. Qala Uthman,
Sayyidina Uthman kata, wa kuntu minhum, dan saya juga salah seorang daripada mereka yang duka cita, sedih dan juga was-was. Fabaina ana jalisun, sementara saya duduk, marra alayya Umar radhiyallahu anhu, ketika itu Sayyidina Umar lalu di sisi aku, wa sallama falam ash'ur bihi. Sayyidina Umar ketika dia lalu di sisi Sayyidina Uthman, dia bagi salam. Sayyidina Uthman kata, aku tidak perasan, aku tidak tahu yang dia bagi salam tu. Fashtaka Umaru ila Abi Bakrin. Sayyidina Umar merasa hati apabila tidak dijawab salam. Dia pun terus adukan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar adu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Summa aqbala, kemudian kedua-duanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar, mereka berdua datang di sisi Sayyidina Uthman, tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Jadi tujuan sahabat-sahabat hidup di atas muka bumi ini ialah untuk menyatu padukan umat Rasulullah SAW. Tak mau satu sama lain ada terasa hati berpecah belah. Jadi sebab itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar terus datang di sisi Sayyidina Uthman supaya tidak berlaku salah sangka buruk di antara Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Dengan sebab itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar, mereka berdua datang di sisi Sayyidina Uthman, hatta sallama alayya jami'a. Sayyidina Uthman kata, sehingga kan mereka berdua bagi salam kepadaku. Faqala Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, ma hamalaka alla tarudda ala akhika Umaru, apakah yang menyebabkan kamu tidak menjawab salam saudaramu Umar? Apa terjadi kepada engkau? Apa tanggunganmu berkenaan dengan tidak jawab salam terhadap saudaramu Umar tu? Salamahu, tidak menjawab. La tarudda salamahu, tidak menjawab salamnya. Qultu ma fa'altu. Sayyidina Uthman dia kata, saya kata ma fa'altu, saya tidak lakukan begitu. Maksudnya tidak ada berlaku kejadian yang mana sampai saya tidak jawab salam. Itu memang tidak berlaku. Faqala Umar, bala. Sayyidina Umar kata, bahkan wallahi, demi Allah, laqad fa'alta, sungguh pun engkau dah melakukan perkara itu. Maksudnya dengan sumpah begitu Sayyidina Umar bagi tahu memang saya dah bagi salam, engkau tidak jawab salam. Bila bagi tahu begitu, qala qultu, Sayyidina Uthman kata, saya kata, wallahi ma sya'artu annaka maradta wala sallamta, demi Allah saya tidak tahu, saya tidak perasan, saya tidak menyedari engkau dah pun berlalu di sisi aku, dan juga tidak sedar engkau dah pun memberi salam kepada aku. Pengakuan daripada Sayyidina Uthman begitu. Qala Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, sadaqa Uthman, benar kata Uthman tu, qad syaghalaka an zalika amrun, sesungguhnya Uthman terdapat sesuatu perkara yang menyebabkan kamu tidak menyedarinya.
Jadi maksudnya ada urusan yang memalingkan engkau daripada menjawab salam itu. Faqultu ajal. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, mungkin engkau terasa sesuatu yang menyibukkan diri engkau sehingga engkau tidak dengar bagi salam dan tidak tahu mau jawab salam tu. Faqultu ajal. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagi tahu kemungkinan besar keadaan Sayyidina Uthman tu begitu, Sayyidina Uthman juga kata, ya memang begitu. Qala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, tanya, ma huwa, apakah perkara yang merisaukan engkau tu? Qultu, aku kata, Sayyidina Uthman kata, tawaffallahu ta'ala nabiyahu, Allah subhanahu wa ta'ala dah pun wafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amri, sebelum kita sempat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah perkara dalam agama ni yang boleh menyelamatkan kita. Jadi tak sempat tanya, Rasulullah SAW dah pun wafat. Sekarang ni perkara itulah yang merisaukan saya. Qala Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, qad sa'altuhu an zalika, aku telah pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara itu. Jadi di sinilah kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sentiasa dilalui daripada sahabat-sahabat semua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat juga, sahabat-sahabat renung menjadi bingung dan sahabat-sahabat menjadi muskil dan ada dalam keadaan begitu rumit, iaitu sahabat-sahabat tidak tahu di mana tempat nak simpan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagi tahu dia dah pun dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Anbiya itu apabila mereka wafat, di mana tempat mereka wafat, di mana tempat mereka hembus nafas, di situlah akan disimpan. Jadi tempat tidur Rasulullah SAW, tempat di mana Rasulullah SAW hembus nafas terakhir, di situlah sekarang dimakamkan, disimpan Rasulullah SAW. Jadi perkara-perkara sulit yang mana sahabat-sahabat tidak faham, tidak tahu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah yang tahu, yang lebih tahu. Sekarang pun dalam keadaan ini sama juga, Sayyidina Uthman dia risau dan pusing, tidak sempat tanya apakah perkara dalam agama yang boleh menyelamatkan kita. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, tak perlu risau, aku dah pun tanya. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni sentiasa mendului sahabat-sahabat lain dalam apa saja keadaan. Qala Abu Bakrin faqumtu ilaihi, ketika dengar jawapan daripada Abu Bakar As-Siddiq begitu, Sayyidina Uthman kata, aku terbangun kepadanya, pada Abu Bakar As-Siddiq, kerana terlalu gembira. Dia terbangun kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wa qultu lahu, dan seterusnya aku kata, aku korbankan ibu bapakku untukmu, bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha, engkaulah yang berhak tanya
perkara-perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya memang engkaulah orang yang selayaknya bertanya mengenai perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq kata, qultu, aku kata, ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ma najatu hadal amri, apakah perkara dalam agama ini boleh menyelamatkan seseorang bila muka soalan itulah yang menjadi rumit rusing bagi Sayyidina Uthman tu. Dah pun Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai jawapan kepada Abu Bakar As-Siddiq, man qabila minnil kalimatan allati aradtu ala ammi faraddaha fahiya lahu najatun. Sesiapa yang menerima daripadaku kalimah yang aku ajarkan kepada bapa saudaraku, iaitu Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir dia meninggal tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dia mengucap 2 kalimah syahadah. Abu Talib ni dialah tahu hakikat sebenar kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah banyak memberi perlindungan kepada Rasulullah SAW daripada kebahayaan musuh-musuh, dan dialah bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecil lagi. Tapi dengan sebab ada perkara-perkara yang menjadi penghalang, dan sebab utamanya Allah tidak bagi hidayat petunjuk kepada Abu Talib, dia tidak dapat mengucap la ilaha illallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menerima daripadaku kalimah yang aku ajarkan kepada bapa saudaraku, kemudian dia telah menolak, tidak menerima kalimah itu, maka kalimah itulah akan membawa keselamatan untuk seorang itu. Jadi maksudnya hadis ni menyatakan kelebihan berkenaan dengan kalimah tauhid. Seseorang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian dia habiskan kehidupan dia mengikut tuntutan 2 kalimah syahadah tu, dia akan dapat kelepasan daripada api neraka. Maksud seseorang tu mengikuti tuntutan 2 kalimah syahadah, maksudnya orang setelah beriman dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menuruti suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangan daripada Allah, dan juga dia mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan amalan-amalan harian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dia, dan menghindari diri daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seseorang dapat hidup seumur hidup dia mengikut kehendak kalimah itu, orang itu akan mati dalam keadaan dapat mengucap 2 kalimah syahadah, dan akhirnya dia akan lepas daripada masuk neraka dan juga akan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah maksud kalimah tauhid ni menjadi penyebab kejayaan bagi seseorang. Kejayaan maksudnya kejayaan sebenar. Kejayaan sebenar ni seseorang dapat masuk syurga. Itulah kejayaan sebenar bagi seseorang.
Seterusnya hadis berkenaan dengan pemberitahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tersebarnya kalimah tauhid di seluruh dunia. Wa anil Miqdadi, riwayat daripada Sayyidina Miqdad bin Aswad, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah pun mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la yabqa ala zahril ardi, tidak akan tinggal, tidak kekal di atas muka bumi ini, baitu madarin, sebuah rumah yang diperbuat daripada batu, madar, batu, wala wabarin, dan juga rumah yang dibuat daripada bulu binatang campur dengan ada benda, kemudian buat rumah. Itu cara buat rumah zaman dulu begitu. Maksudnya rumah dibuat daripada batu, maksudnya itu kawasan bandar. Rumah yang dibuat daripada bulu, maksudnya kawasan perkampungan. Maksudnya tidak akan tinggal lagi di atas muka bumi penduduk-penduduk bandar dan juga penduduk-penduduk kampung. Tidak akan tinggal seorang pun, illa malaikan adkhalahullahu, tidak akan tinggal satu rumah pun, sama ada rumah di bandar ataupun rumah kediaman di perkampungan. Allah Subhanahu wa taala masukkan kalimah Islam bil izin azizin. Kemasukan Islam itu sama ada dengan kemuliaan, wa zullin zalilin, dan juga masuknya kalimah tu dalam rumah-rumah tu dengan cara kehinaan. Imma ya'izuhumullahu fayaj'aluhum min ahliha. Maksud kalimah Islam tu masuk dalam rumah-rumah bandar ataupun rumah-rumah kampung, masuk dengan kemuliaan. Maksudnya penduduk-penduduk sesetengah ketika itu mereka akan menerima agama Islam, mengucap dua kalimah syahadah itu dengan rela hati mereka. Jadi tidak ada paksaan daripada pemerintah Islam ataupun tidak ada paksaan daripada tentera-tentera muslimin. Mereka faham Islam dan mereka masuk ke dalam Islam dan ada kemuliaan diri. Kalau dipaksa dan dijadikan kafir zimmi kemudian baru masuk Islam, itu maksudnya masuk juga dalam Islam setelah dapat kehinaan dulu barulah mereka masuk. Jadi ada sesetengah daripada mereka ya'izzuhumullahu, Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, fayaj'aluhum min ahliha, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka daripada kalangan ahli kalimah la ilaha illallah tu ataupun ada sesetengah daripada penduduk bandar dan penduduk kampung tu, yuzilluhum, Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Maksudnya mereka tidak menerima Islam dengan rela hati sendiri. Mereka fayadinuna, maka mereka akan tunduk patuh kepada agama ini. Jadi mereka akan ada dalam keadaan ditunduk oleh pemerintah Islam, ataupun mereka akan hidup dalam keadaan kafir zimmi dengan membayar jizyah, teks dan sebagainya kepada pemerintah Islam masa itu. Itulah maksud mereka hidup dalam keadaan hina, tapi akhirnya
mereka juga memeluk agama Islam, fayakunud dinu kulluhu lillah. Kemudian daripada itu agama keseluruhannya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semuanya dah akan jadi orang Islam semua. Jadi maksud daripada rumah daripada batu dan bulu, maksudnya kulit unta biasanya dibuat khemah, itu maksudnya penduduk orang kampung dan juga penduduk bandar yang duduk di rumah batu. Maksudnya orang bandar, orang kampung, orang kaya, orang miskin, semua ketika itu akan masuk ke dalam agama Islam. Dan muhaddisin bagi tahu keadaan itu, kejadian itu akan berlaku setelah berlalunya 1400 tahun Hijriah. Islam akan tersebar masa itu dan semua akan masuk Islam. Dan keadaan itu akan berlaku di akhir zaman semasa Imam Mahdi muncul dan juga Nabi Isa alaihissalam turun daripada langit keempat. Selepas daripada itu agama Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Ataupun maksud kedua muhaddisin kata Islam akan tersebar di seluruh jazirah Arab. Jadi kejadian seperti itu, peristiwa seperti itu dah pun berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam dah pun sebar ke Yaman, Iraq dan juga Kuwait. Semua ini termasuk dalam jazirah Arab. Jadi hadis ni memberitahu kepada kita akhir zaman ni kalimah tauhid akan sebar seluruh dunia dan akan masuk ke dalam setiap rumah. Hadis yang ke-43 berkenaan dengan kunci syurga. Wa an Wahb bin Munabbih qila lahu, Wahab bin Munabbih dikatakan kepadanya, ditanya kepada Wahab bin Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah tu kunci syurga? Yang tanya ni seolah-olah dia menafikan amal ibadat. Bukankah kalimah la ilaha illallah tu kunci syurga? Kalau dah ada kunci, senang saja buka masuk ke dalam. Jadi seolah-olah yang tanya ni hanya dengan beriman, dengan mengucap la ilaha illallah dah boleh masuk syurga. Amal ibadat, amalan sunan nawafil tidak begitu penting. Jadi Wahab bin Munabbih yang disoal ni, dia dah faham kehendak orang tanya tu. Jadi dia pun jawab qala bala. Dia jawab kata bahkan walakin, dan akan tetapi, maknanya betul dengan la ilaha illallah tu akan masuk syurga, tapi ada lagi syarat-syarat di situ. Laisa miftahun illa walahu asnadun, akan tetapi setiap kunci itu mempunyai gigi-giginya. Kunci kalau tidak ada gigi tak boleh buka. Kunci sahaja tidak ada gigi tak boleh buka. Ada gigi pun tak sama gigi, tak boleh buka juga. Jadi maknanya untuk boleh buka dengan anak kunci,
Di situ mesti ada gigi-gigi. Gigi-gigi maksudnya di sini daripada Wahab bin Munabbih ni amal ibadat. Amalan-amalan sunat, nawafil selain daripada beriman, amalan fardu dan sebagainya, itu merupakan gigi bagi kalimah la ilaha illallah yang merupakan anak kunci itu. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnadun, jika kamu datang membawa kunci yang mempunyai gigi-gigi, fatahalaka, anak kunci itu akan buka pintu syurga bagimu. Wa illa, dan jika tidak, jika kamu tidak bawa gigi, maksudnya tidak bawa amal ibadat, tidak menuruti perintah Allah dan kehendak Rasul, kalau datang dengan hanya mengucap la ilaha illallah sahaja, kalau begitu lam yaftah laka, anak kunci itu tidak mampu membuka pintu syurga bagi engkau. Jadi maksudnya daripada hadis ni, daripada jawapan Wahab bin Munabbih itu memberi peringatan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya buat amal ibadat. Amal ibadat maksudnya menuruti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menunaikan amalan-amalan fardu, menjauhi diri daripada perkara-perkara haram, dan menuruti cara hidup Rasulullah SAW, jejak langkah Rasulullah SAW. Setiap gerak-gerik kita, sama ada dalam ibadat, muamalat, muasyarat dan sebagainya, semua itu biar menepati dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baulah orang itu akan dapat bawa anak kunci yang mempunyai gigi dan akan mudah buka pintu syurga dan akan dapat masuk dengan senang. Kalau tidak, hanya membawa anak kunci saja, hanya mengucap dua kalimah la ilaha illallah saja, tidak semayang, tidak puasa, dosa semua tak tinggal satu pun suka buat, dengan cara seperti itu hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab dia tidak ada gigi anak kunci dia tu, dia tidak akan dapat buka pintu syurga. Sebelum masuk syurga, dia akan dicuci dan dibersihkan dulu kekotoran-kekotoran dosa-dosa dia dalam neraka, bakal bagi hancur semua dosa tu. Kemudian barulah dia akan dapat masuk syurga, disebabkan dia ada la ilaha illallah. Rawahul Bukhari fi tarjamati babin, riwayat daripada Imam Bukhari. Wa Nabi Hurairah qala, hadis akan baca ni berkenaan dengan ganjaran bagi kebaikan. Riwayat daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu," apabila salah seorang daripada kamu mengelokkan, mengindahkan Islamnya. Indahkan Islam maksudnya elokkan keikhlasan seseorang, dan juga apa saja dia melakukan amalan-amalan itu dengan baik dan mencukupi syarat-syarat menerima amalan seperti iman, beriman
penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai ilmu agama dan juga mempunyai keikhlasan. Dengan itulah seseorang akan dapat indahkan Islam dia. Bila seseorang dah dapat indahkan keislaman dia, maksudnya dah pun benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, dan dia dah pun mempelajari ilmu agama, dan dia buat apa saja amal ibadat dengan ikhlas untuk mencari keridhaan Allah. Kalau dah sampai keadaan Islam seseorang tu seperti itu, fa kullu hasanatin ya'maluha, setiap kebaikan yang dilakukannya itu tuktabu lahu bi asyri amsalha, akan ditulis baginya 10 kali ganda. Satu kebaikan akan tulis pahala 10 kali ganda ila 700 dha'fin, sehingga 700 kali ganda. Jadi banyak kita buat satu amalan ucap subhanallah dengan beriman betul-betul kepada Allah, dan kita ada pengetahuan bila kita zikir sebaik-baiknya kita berwudu, kemudian kita menghadap kiblat dengan tawajjuh, kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu dan juga keikhlasan kita. Tasbih subhanallah tu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apa niat lain. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala akan perintah malaikat tulis pahala bagi satu kali ucap subhanallah tu 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Dan Allah Maha Kuasa, kalau Allah Subhanahu wa taala mau bagi lebih daripada itu pun Allah kuasa juga boleh. Wa kullu sayyi'atin, dan adilnya Allah Subhanahu wa taala bagi setiap dosa yang dilakukan oleh hamba dia, ya'maluha, setiap kejahatan yang mana seseorang daripada kamu melakukannya itu tuktabu bimithliha, hanya ditulis balasan bagi dosa tu seumpama dosa tu. Dosa satu, buat kesalahan satu, tulis satu dosa saja. Tidak kata buat satu kejahatan tulis 10 kali ganda dosa, 700 kali ganda, tidak macam tu. Jadi ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah. Bila buat kebaikan, Allah memberi rahmat bagi pahala berlipat ganda, dan adilnya Allah Subhanahu wa taala bila buat dosa hamba-hamba dia hanya perintah pada malaikat tulis satu kesalahan sahaja, hatta laqiyallaha, sehingga menemui dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan bagi syurga dan juga neraka kepada hamba-hamba dia, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala untuk hamba-hamba dia mudah dapat syurga. Itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan orang ibadat ke dalam neraka, orang buat dosa masukkan ke dalam syurga, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala boleh lakukan. Jadi seseorang dapat masuk syurga itu adalah rahmat daripada Allah, dan dapat lepas daripada azab neraka itu adalah fadlullah, kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bunyi tetek Isya dah kah? Belum lagi.
Hadis yang ke-40. Tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang, yaitu an Abi Umamah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abu Umamah, seorang lelaki yang tidak diketahui nama, yaitu sahabat, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal imanu, apakah hakikat iman itu, ataupun apakah kesempurnaan keimanan seseorang itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza sarratka hasanatuka, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu, bila dapat buat amal ibadat, sembahyang, puasa, keluar zakat, haji dan sebagainya, bila dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala buat amal ibadat seperti itu, seseorang tidak merasa beban atas diri dan tidak anggap itu semua menyusahkan dia dan sebagainya. Tapi bila dia dapat taufik, dapat buat amal ibadat tu, dia terlalu gembira, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perasaan suka gembira disebabkan dapat sembahyang, dapat puasa dan sebagainya. Wasa'atka sayyi'atuka, dan satu lagi tandanya, apabila orang itu melakukan dosa kamu menyedihkan kamu, maknanya setelah tersalah buat dosa, dia sedih di atas kelakuan dia. Fa anta mu'minun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah seseorang mempunyai dua sifat tu, dia tu dianggap mukmin, fa anta mu'minun, maka engkau adalah mukmin. Maksudnya fa anta mu'minun ay fa anta mu'minun kamilun, engkaulah ketika itu dianggap sebagai seorang yang beriman, yang sempurna iman. Kalaulah seseorang buat amal ibadat, sembahyang terpaksa, puasa pun terasa sedih, susah hati, terpaksa dia puasa, takut orang kata apa-apa, sebenarnya hati tak apa-apa, ingin berat hati, ada duit banyak, takut orang kata kaya, tak pergi buat haji contohnya, dia buat amalan-amalan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya berat, tak berapa suka mau melakukan amalan-amalan tu. Dan juga bila buat dosa suka, tidak ingat nak sedih di atas perbuatan dosa dia dan tidak mikir mau bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seseorang dah ada dalam keadaan tu, dia tu bukan kafir, dah jadi kafir tidak, masih dia tu mukmin lagi, tapi iman dia tidak sempurna. Jadi boleh kita menilai diri sendiri, kita semak balik, cek balik diri kita, adakah keadaan kita ni dalam kehidupan kita ni, kita buat amal ibadat, setelah kita buat amal ibadat tu, adakah tidak dapat perasaan suka, gembira, ataupun kita duk buat dalam keadaan berat hati. Kita semak balik diri sendiri, ataupun kita tersilap buat dosa apa-apa, kita tak ingat nak taubat, bahkan kita seronok lagi ke macam mana, boleh kita semak balik. Kalau keadaan kita tu menepati dengan apa yang Rasulullah SAW bersabda bagi jawapan kepada sahabat tu, itu bolehlah kita anggap iman kita ni pun dah sempurna. Kalau tidak, banyak lagi perlu kita usaha untuk meningkatkan keimanan kita sampailah peringkat yang sempurna iman kita. Caranya kita pertingkatkan
amalkan amalan-amalan dengan ikhlas hati. Di situ kita akan dapat keseronokan dalam buat amal ibadat dan menjauhkan diri daripada dosa-dosa. Di situ kita akan dapat perasaan suka gembira untuk buat amal ibadat tu. Di situlah kita akan dinilai sebagai seorang mukmin yang sempurna. Azan dulu insyaallah. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والمستحق إنك لا تخلف الميعاد. إن شاء الله تسامحوا مسكين. وعن عمرو بن عباسة قال, riwayat daripada Amr bin Abbasah, dia kata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, aku kata, ya Rasulullah, man ma'aka ala hadzal amri, siapakah yang bersama Tuhan dalam urusan permulaan agama? Maksudnya semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula bangkit sebagai seorang nabi dan rasul, siapa yang bekerjasama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mula-mula sekali masuk agama Islam kemudian membantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya soalan tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kata, qala hurrun wa 'abdun, seorang yang merdeka dan juga seorang yang hamba. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bangkit dakwah kepada kalimah la ilaha illallah, ketika itu yang masuk Islam mula-mula sekali Sayyidatina Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali, dan juga Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Bilal Habsyi. Jadi ada lebih kurang 4-5 orang, 3 orang Sayyidina
Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali. Mereka ni bukan hamba, mereka ni hur, yang merdeka, yang bebas, tidak hamba orang. Zaid bin Harithah dan Sayyidina Bilal Habsyi, mereka berdua ni hamba orang, kemudian dimerdekakan, masuk Islam peringkat awal. Jadi maksud di sini hurun wa abdun tidak membawa maksud seorang yang merdeka ataupun seorang hamba. Maksudnya golongan, golongan yang merdeka dan golongan hamba. Golongan merdeka ketika itu ada lebih kurang 3 orang, Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Ali. Hamba ni Zaid bin Harithah dan Bilal Habsyi. Qultu mal islamu, aku kata, Amr bin Abbasah kata, mal islamu, apakah keindahan Islam itu? Qala tibul kalami, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan yang baik, kata-kata yang indah keluarkan daripada mulut, itu juga dianggap keindahan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam Al-Quran, wa qulu lin-nasi husna, dan katalah, cakaplah kamu dengan orang ramai cakapan yang baik. Di situ ada sebut an-nas, maksudnya termasuk orang Islam, orang kafir. Tidak kata dengan sesama orang Islam ni buat baik, cakap baik, pergaulan baik. Dengan orang kafir kita tidak cakap baik, tunjuk kasar, tunjuk sikap tidak baik. Tidak macam tu. Maksudnya wa qulu lin-nasi husna, katalah yang baik kepada semua manusia, tidak kira orang Islam, orang kafir. Itulah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kita mengeluarkan kata-kata yang baik, yang indah terhadap orang ramai. Dan begitu juga maksud tibul kalam, perkataan yang baik yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW juga sama semakna dengan ayat Quran tu, wa it'amut ta'ami, dan memberi makan kepada tetamu ataupun memberi makan kepada fakir miskin, itu juga dianggap keindahan Islam. Qultu mal imanu, aku kata apakah kesempurnaan iman seseorang? Qala as-sabru, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar. Sabar itu sebahagian daripada iman. Sabar menunaikan perintah Allah. Ketika kita tunaikan perintah Allah, ada pelbagai masyaqqah. Ketika itu kita sabar. Itu juga dianggap kesempurnaan seseorang iman. Contohnya kita berat, mau bangun waktu malam, mau tinggalkan tempat tidur, mau sembahyang malam, tapi kita sabar juga, bangun juga, buat amal ibadat juga. Itu juga dianggap kesempurnaan iman seseorang. Dan juga yang kedua, kesabaran meninggalkan maksiat. Kita nak buat maksiat tapi kita sabar kerana kita takut azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai sifat sabar seperti itu dikira orang yang mempunyai kesempurnaan iman. Dan begitu juga sabar dalam keadaan kita menghadapi musibah. Apabila kita hadapi musibah, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita terima saja cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika itu juga tanda kesempurnaan bagi seseorang Islam. Wassamahatu, dan samahah menjadi dermawan,
apa yang ada, harta benda Allah Subhanahu wa taala anugerah pada kita, kita derma kepada mereka yang memerlukan. Itu juga tanda kesempurnaan iman seseorang. Qala qultu ayyul islami afdalu. Aku tanya lagi, wahai Rasulullah, Islam yang manakah afdal? Afdal maksudnya afdalu ay aksaru sawaban inda Allah, banyak pahala di sisi Allah, itulah maksud afdal. Kita semayang di rumah dapat satu pahala, semayang di masjid ni afdal. Apa makna afdal? Semayang di masjid ni pahala lebih, pahala banyak daripada kita semayang di rumah 2 kali 5, 2 kali 25 kali, 27 kali ganda pahala kita akan dapat. Itu dinamakan afdal. Maknanya afdal ni dapat banyak pahala. Jadi sahabat tanya, iman yang mana satu dianggap afdal, mempunyai banyak pahala? Qala khuluqun hasanun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mempunyai akhlak yang indah. Orang yang mempunyai akhlak yang indah dianggap dia tu dah dapat sebahagian daripada iman dan mempunyai banyak kelebihan. Dengan indahnya akhlak, seseorang itu akan dapat pergaulan baik di kalangan masyarakat manusia dan selamat daripada kebahayaan. Qala qultu ayyus salati afdalu. Kemudian sahabat tu tanya lagi, Amr bin Abbas kata, saya tanya ayyus salati afdalu, semayang yang mana satu dianggap pahala banyak? Qala tulul qunuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, lamanya berdiri. Tulul qunut maksudnya seseorang itu lama berdiri. Maknanya ketika sembahyang dia baca surah panjang. Lama berdiri maksudnya baca Fatihah, lepas tu baca qul huwallah, surah Ikhlas duduk diam lama, tidak maksud tu. Maknanya dia baca surah panjang. Satu-satu rakaat baca satu-satu surah. Surah Baqarah, surah In'am, surah An-Nisa. Ada kadang Rasulullah SAW sembahyang begitu, satu-satu rakaat, satu-satu surah, sampai sahabat turun belakang Rasulullah SAW tu tak mampu terduduk. Maknanya itulah maksud tulul qunut. Maksud dia tulul qiyam, lama berdiri, bermakna lama baca Quran, panjang dalam sembahyang tu. Dan sesetengah hadis menyatakan sembahyang yang afdal ni kasratus sujud, banyaknya sujud. Jadi ada berbeza pendapat di situ. Jadi berdasarkan hadis ni tulul qunut maksudnya lama berdiri baca surah panjang, itu dikira sembahyang afdal, banyak pahala. Qala qultu ayyul hijrati afdalu. Amr bin Abbas sahabat tu tanya lagi, hijrah yang mana satu dianggap afdal, banyak pahala? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tahjura ma kariha rabbuka, engkau meninggalkan apa yang Tuhan engkau tidak menyukai. Maknanya perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan semua itu namakan hijrah. Tidak semestinya hijrah ni berpindah daripada Mekah ke Madinah, ataupun seseorang berpindah daripada Darul Kufr kepada Darul Islam. Tidak setakat itu saja makna itu makna khusus satu masa dulu. Sekarang ni kita perlu ambil makna umum hijrah tu. Hijrah maksud dia meninggalkan. Zaman Rasulullah SAW, Nabi SAW meninggalkan kota Mekah pergi ke Madinah. Kita sekarang ni tidak perlu keadaan semua tu aman, boleh kita duduk di mana sahaja,
kita boleh lakukan azan, boleh sembahyang, boleh pergi haji. Tidak ada apa-apa sekatan bagi amalan-amalan fardu. Jadi tidak perlu kita berhijrah seperti mana hijrah yang menjadi wajib di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat ketika permulaan Islam dulu. Jadi sekarang ni hijrah yang afdal terbaik bagi kita ialah kita tinggalkan maksiat-maksiat. Perkara-perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, iaitu maksiat-maksiat. Jadi kita tinggalkan dosa-dosa, maksiat-maksiat. Itu dianggap hijrah terbaik bagi kita. Qala fa qultu fa ayyul jihadi afdalu? Sahabat tu tanya lagi, jihad yang mana satu dianggap afdal? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi dengan musuh Islam, kemudian kembali ke tempat kediaman sendiri dengan membawa harta rampasan perang. Ada juga yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pelbagai cara berlaku di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam jihad fi sabilillah tu. Jadi sahabat tu tanya, jihad yang mana satu dianggap afdal, kiranya banyak pahala? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man uqira jawaduhu, seseorang yang kudanya terbunuh, wa uhriqa damuhu, dan ditumpah darahnya, maksudnya dia sendiri pun mati syahid, kuda dia pun terbunuh di jalan Allah, maksudnya harta benda dia pun kurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga nyawa dia sendiri pun kurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang habiskan nyawa dan harta sendiri di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap jihad paling afdal. Qala qultu ayyu sa'ati afdalu? Kemudian sahabat tanya lagi, masa yang mana, waktu yang mana dianggap terbaik untuk buat amal ibadat ataupun berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala jawful lailil akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, pada separuh malam yang akhir. Waktu malam ni bermula daripada maghrib, sudah pada waktu menjelang subuh. Jadi bagi dua, bahagian yang kedua tu dikatakan bahagian malam akhir. Waktu tu bangun, sembahyang malam, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, boleh banyak sembahyang tambahan, sembahyang sunat, sembahyang nawafil, mohon doa di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa ada hajat kita untuk kejayaan di dunia dan juga di akhirat nanti, untuk dapat masuk syurga, minta waktu malam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itulah, waktu separuh akhir malam itulah dianggap waktu terbaik untuk buat amal ibadat pada waktu malam dan juga mohon doa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan waktu-waktu itu cepat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Muaz bin Jabal kata, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'a, barang siapa yang bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mensyirikkannya, iman dia tulen, tidak ada sedikit pun bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia kemudian menemui Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dalam keadaan dia tu wa yusallil khamsa,
menunaikan sembahyang 5 waktu tak tinggal, wa yasumu ramadhana, dan menunaikan puasa pada bulan Ramadan, ghufira lahu, diampun baginya dosa-dosanya. Jadi dalam hadis ni ada sebut iman, iaitu menemui dengan Allah dalam keadaan tidak bersekutu. Maksudnya dia beriman kepada Allah dan Rasul, tidak ada sedikit pun kufur dan syirik bercampur dengan iman dia, dan sembahyang puasa. Jadi daripada rukun 5 di sini dalam hadis ni hanya ada sebut 3. Mungkin ketika tu 2 amalan lagi tidak difardukan lagi, ataupun 2 amalan lagi yang tidak disebut di sini, iaitu zakat dan haji. Zakat dan haji ni diwajibkan ke atas orang Islam, tapi tidak menjadi wajib ke atas setiap orang Islam. Zakat wajib ke atas orang kaya, tidak wajib di atas orang miskin. Dan begitu juga menunaikan haji wajib bagi mereka yang mampu sampai ke Kaabah Baitullah. Bagi mereka tidak mampu tidak wajib. Sebab tu Nabi SAW tidak sebut 2 perkara tu, dan Nabi SAW menyebut 3 perkara yang mana menjadi kewajipan, tidak kira orang yang beriman tu sama ada kaya ataupun miskin. Orang kaya pun kena sembahyang, miskin pun mesti sembahyang, kaya miskin tak kira, semua tu mesti puasa. Jadi sebab itulah Nabi SAW memberi keutamaan 3 amalan tu, menyebut dalam hadis ni. Qultu, Muaz bin Jabal kata, afala ubashiruhum, tidak bolehkah saya beritahu berita gembira ini kepada mereka? Maksudnya kepada sahabat-sahabat lain, mau bagi tahu orang beriman tidak mencemari iman dia dengan kufur syirik, jaga 5 waktu sembahyang, kemudian puasa tidak tinggal, orang tu akan masuk syurga, akan diampunkan dosa-dosa dia. Itu dianggap satu berita gembira. Jadi setelah Muaz bin Jabal dia dapat berita gembira daripada Rasulullah SAW, dia mau kongsi kepada sahabat-sahabat lain, dia mau bagi tahu kepada sahabat-sahabat lain, dia minta kebenaran daripada Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi SAW bersabda, qala da'hum, biarkan mereka ya'malu, terus mereka beramal. Takut bagi tahu orang tu iman dia bersih daripada syirik, jaga sembahyang 5 waktu, puasa tidak tinggal. Kalau dah dapat berita diampun dosa masuk syurga, takut orang-orang tu lalai daripada amalan-amalan yang lain, tidak ambil berat dengan amalan-amalan yang lain, membimbangkan keadaan tu. Nabi SAW bersabda kepada Muaz, kata, biarkan dulu mereka teruskan beramal, jangan bagi tahu lagi berita gembira ini. Wa anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an afdalil imani, daripada Muaz bin Jabal juga dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman yang afdal, iman yang paling tinggi darajat, iman yang paling banyak sempurna bagi seseorang. Apakah tanda seseorang yang sempurna iman? Qala an tuhibba lillahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu menyukai satu sama lain untuk mendapatkan keridaan Allah, wa tubghidha lillahi, dan kamu membenci satu sama lain hanya untuk mencari keridaan Allah. Maksudnya baik
sendiri, membenci sesama sendiri, tidak ada apa-apa kepentingan diri di situ, buat baik, suka menyukai satu sama lain, kasih mengasihi satu sama lain hanya untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apa kepentingan diri, tidak ada apa-apa mau cari keuntungan dunia dan sebagainya. Dan begitu juga pisah satu sama lain, tidak kerana malah benci disebabkan tidak dapat mengaut keuntungan daripada seseorang dan sebagainya. Tidak ada keadaan-keadaan buruk seperti itu. Pisah pun pisah dengan baik hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam utamakan amalan ni bagi jawapan afdalul iman. Ada banyak amalan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebut, dan pilih amalan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di sini disebabkan amalan mau menyukai satu sama lain ataupun mau membenci satu sama lain hanya kerana Allah ni. Satu amalan begitu susah, begitu payah, begitu berat untuk kita melaksanakan, tunaikan amalan tu. Sekiranya seseorang dah dapat menguasai keadaan ini dan dapat amalkan mengikut kehendak, menyukai satu sama lain, membenci satu sama lain semata-mata untuk mencari keridaan Allah. Kalaulah dah dapat beramal dengan amalan berat ni, amalan-amalan yang lain yang mudah ni dengan sendiri akan dapat lakukan. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam utamakan amalan ini, menyebut sebagai afdalul iman. Yang kedua, wa tu'mila lisanaka fi dzikrillah, dan menggunakan lidah engkau dalam menyebut, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sibukkanlah diri dengan zikrullah. Ketika nak zikir, wudu, menghadap kiblah dan berzikir apa saja kita mampu berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tawajjuh kepada maksud-maksud kalimah tu, tumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berzikir dengan cara memikir kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dikatakan zikrullah. Zikrullah dengan lisan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan sebagainya, itu dinamakan zikr lisani. Dan kita memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan memikirkan kejadian-kejadian alam, makhluk dan sebagainya, itu dinamakan muraqabah. Dan satu lagi, zikrullah memperbanyakkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memberi penerangan ataupun menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, jadikan langit, bumi, bulan, bintang dan sebagainya. Itu juga dinamakan zikrullah juga. Semua ni ada kaitan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Muaz bin Jabal, amalan yang kedua dianggap afdalul iman ni zikrullah. Qala wa madha ya Rasulullah, dan apa lagi ya Rasulullah? Qala wa an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, sukalah untuk orang lain apa-apa yang kamu suka untuk dirimu sendiri, dan juga wa takrahu lahum ma takrahu li nafsika. Kamu membenci untuk orang lain, untuk manusia, apa yang kamu benci untuk dirimu sendiri. Kita fikir balik,
apa yang kita suka, apa yang kita benci. Yang kita sukalah kita suka bagi orang lain, yang kita tak suka bagi kita, kita benci bagi orang lain. Apa yang kita suka orang buat baik dengan kita, jadi kita buat baiklah dengan orang. Kita tak suka apa, kita tak suka orang orang buat tidak baik dengan kita, jadi jangan kita buat yang tidak baik dengan orang. Jadi ini satu amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kepada umat dia supaya umat hidup dalam keadaan aman, tenang, dan tidak ada apa-apa balah, marah, pecah belah dan sebagainya. Tenang kehidupan umat Nabi Muhammad SAW. Pakat semua tu suka apa yang dia suka untuk orang lain, dan dia tidak buat apa yang dia tidak suka pada orang lain. Tenang kehidupan manusia ni. Jadi pesanan daripada Rasulullah SAW tentang afdalul iman ni, sebahagian daripadanya bila kita beramal dengan betul-betul, kita akan dapat hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebahagian amalan pula, kalau kita menjaga amalan-amalan tu, kita akan dapat adakan hubungan baik sesama manusia. Jadi hukukullah juga kita dapat tunaikan, begitu juga hukukul ibad juga kita dapat jaga. Dengan itulah kita akan dapat afdalul iman, iman yang sempurna, dan akhirnya kita akan dapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita supaya kita dapat beramal satu persatu, yang mana hadis-hadis kita dah baca sebentar tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima juga kita sebagai hamba diridai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung babul kabair wa alamatin nifaq, bab berkaitan dengan dosa-dosa besar dan juga tanda-tanda munafik. InsyaAllah.